وما وقع في رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علان وقلب لم ينام العين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطين كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتان هذه خصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن مهان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واختم لقاريها وسامعيها بحسن خاتم يا منجي الأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجايب حدا حادي السورة باسم الحبائب فهز السكر أعطاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من راكب النجاة على حديث سورة باسم الحبائب فهز السكر أعراض الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجايب على حديث سورة باسم الحبائب هز السكر أعطى
ضافرك لم ترها وكان مادته طه وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وحنات إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لاحت كواكب على نبى الخير وراكب النداء على حد السرى بالسم الرحباء فهز الصدر طاب الركاء دع جذب الزمام ولا تسقها فقائد شوقي للحي جاذب فهم طابت كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمى الخير راكب النجاني على حد السرى بالسم الرحباء فهذا سرى طاف الركاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدين وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan curahan berkat di petang hari yang mulia ini. Kita bersama-sama hadir dalam majlis ta'lim, dalam daurah kita yang insyaAllah akan kita selesaikan juga pada malam hari ini. Semoga salawat serta salam tercurahkan senantiasa kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Adapun maksud dan tujuan pembacaan kita atas suatu kitab yang mulia yang telah dikarang oleh seorang alim yang berasalkan daripada negeri Hadramaut adalah untuk mendengarkan wasiat yang telah ditulis oleh beliau. Lebih kurang ada 23 bait syair yang mana wasiat-wasiat tersebut sangatlah bermanfaat bagi diri kita dalam hidup di alam dunia yang sementara, mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat, dan juga sebelumnya kita akan singgah di alam barzakh, sehingganya dengan wasiat ini insyaAllah akan mendatangkan
motivasi dan dorongan bagi diri kita sekalian, bahkan untuk mengingatkan kita kepada jalan yang sesungguhnya dalam menumpuh ataupun mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi, baik lelaki ataupun perempuan. Keseluruhan daripada anak cucu Adam adalah khalifatullah, khalifahnya Allah Ta'ala di atas muka bumi, yang mana mereka berjalan di atas muka bumi dengan membawa sifatnya Allah, membawa syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam athar disebutkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah dengan pembacaan kitab yang walaupun singkat dan tak terlalu banyak syairnya, tetapi subhanallah dalam setiap bait ini mengandungi daripada makna-makna yang azim, yang mulia, yang agung, yang mana telah keluar daripada nafas dan lisan seseorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, bahkan dituliskan kemanfaatan pada ilmunya. Bahkan beliau pun menjadi suri tauladan bagi para alim ulama sebelum para penuntut ilmu, sebelum para orang-orang awam dalam hal keilmuan ataupun hal ibadah. Maka pengarang kitab yang akan kita baca ini adalah sungguh imam yang memiliki ilmu, yang memiliki sifat, yang ibadahnya sungguhlah mulia dan tinggi. Tetapi dengan kehebatan beliau tersebut, sifat tawadhu' senantiasa menyertai dalam kehidupan beliau. Inilah daripada kitab Wasiyatul Ikhwan karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang telah dilahirkan di kota Tarim, walaupun wafatnya bukan di Tarim, wafatnya di suatu kawasan lebih kurang kalau naik kereta lebih kurang dalam 15 menit, suatu kampung yang bernamakan Masilah. Al-Masilah beliau meninggal dan makamnya di sana. Adapun dilahirkan beliau di kota Tarim di tahun 1191 Hijriah, yang mana banyak bertalaqi semasa kecilnya dari para alim ulama, para syuyukh, para mufti, sehingga kan beliau mendapatkan banyak daripada didikan dan tarbiyah, yang mana kebanyakan, kita tidak mengatakan mayoriti, tapi kebanyakanlah daripada beberapa madrasah yang ada di mana-mana tempat mungkin akan lebih mengutamakan keilmuan, mengutamakan kepandaian, mengutamakan hafalan, mengutamakan kefasihan. Tetapi seperti negeri Tarim, sungguhlah negeri yang sangat mengutamakan bukan sahaja keilmuan, bahkan mengutamakan daripada tarbiyah, mendidik. Dengan kata yang lebih difahami lagi, mengajarkan adab. Mengajarkan adab melebihi daripada ilmu, yang mana adab adalah hal yang terutama yang harus dimiliki oleh setiap orang alim. Allahu Akbar. Sebagian para ahli hikmah mengatakan, man laysa lahu adab fahuwa dub. Barang siapa yang tak memiliki adab, maka dia samalah dengan dub, beruang. Beruang. Kata-kata ini mungkin sepintas kita hanya mendengar, oh, beruang, apa mana beruang nih?
mananya dia adalah terlebih daripada hayawan. Walaupun berilmu, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak memahami dengan hati mereka. Memiliki pendengaran tapi tak mendengar. Memiliki penglihatan tapi tidak melihat. Mereka tak buta, mereka tak tuli, tetapi mereka tidak melihat yang hak, yang benar. Mereka memiliki ilmu, tak menggunakan ilmunya kepada hal yang benar. Maka Allah katakan ulaika kal an'am. Allah sendiri yang sebut mereka itu seperti apa? Binatang. Bukan seperti binatang saja. Kalau binatang okeylah. Binatang tak ada akal. Layaklah binatang itu sebuat itu karena dia tak ada akal. Tapi Allah mengatakan ulaika kal an'ami balhum adall, bahkan lebih teruk lagi, lebih sesat lagi. Subhanallah. Macam mana mungkin seseorang manusia yang telah disempurnakan penciptaannya oleh Allah Ta'ala diberikan akal melebihi daripada makhluk yang lain, masih saja dia tak menggunakan akalnya untuk mengikut daripada jalan yang telah digariskan Allah Ta'ala, syariat. Akal, kenapa dinamakan akal? Akal itu maksudnya mengikat, sehingga kan orang macam dekat Saudi ataupun Emirat ataupun Abu Dhabi dia gunakan iqal, namanya iqal itu pengikat. Walaupun pada hakikatnya iqal itu digunakan dahulunya untuk mengikat kaki unta, sehingga ulama kita mengatakan ajib, sekarang dah naik kepala. Dahulu dekat kaki unta, sekarang dah iqal, namanya iqal. Ala kulli hal, kenapa iqal? Karena dengan iqal ini akan mengikat seseorang tu supaya dia boleh kontrol hawa nafsu dia, mengekang hawa nafsu yang Allah katakan ammaratum bisu. Ammaratum bisu nantiasa memerintahkan kepada keburukan, kejahatan, kepada hal-hal yang tak baik. Tapi dengan akal yang dimiliki oleh manusia akanlah menahan, break, supaya tidak terkeluar daripada jalan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sehingga beliau setelah mendapatkan tarbiyah yang sempurna di negeri Tarim, bahkan kita sering mendengar mungkin daripada para alim ulama kita, Allahu Akbar, syawari' Tarim syekh liman la syekhalah. Jalan-jalan dekat Tarim itu boleh menjadi guru pada orang yang tak memiliki guru. Begitu hebatnya ilmu yang disertai dengan adab, dan ilmu itu berada di jalan-jalan. Melihat orang berjalan dengan penuh tawadhu, menundukkan pandangan, jumpa, salam. Kalau ada orang bawa banyak barang, ditolong. Kalau nak jumpa ni orang yang bawa kereta dan motor, singgah nak tumpangkan dengan kita ni, jangan tanyalah. Kita jalan sekejap, tak payah nak tunggu-tunggu nak balik tengok belakang. Jalan je, mesti ada orang terus singgah. Nak pergi mana? Subhanallah. Begitu adab ya. Adab yang dimiliki orang-orang kat sana. Last sekali saya sebelum balik Indon, hari tu awal pertengahan Rabiul Awal, naik satu taksi. Dia bagi free. Kenapa free? Sajalah. Hari tu pergi farmasi. Dia kata khas untuk hari ini saya buat 2 hari dalam seminggu, khas untuk pergi orang pergi hajat berubat, baik farmasi ataupun pergi hospital, saya bagi free. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Inilah yang saya boleh buat, dia kata. Itu saja. Dia letak dalam status dia, siapa nak keperluan boleh call saya datang, dia kata. Jadi jalan-jalan ke sana akan menjadi guru pada orang yang tak ada guru. Karena apa? Karena Islam wujud bukan saja di lisan. Islam bukan hanya dekat mimbar, Islam bukan hanya dekat masjid sahaja. Islam bukan hanya dekat madrasah, tetapi agama syariat Islam, sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam berada di jalan-jalan. Sehingga kan Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ketika ditanya setelah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menziarahi beliau, bagaimanakah wahai Habib Umar, bagaimana engkau mendapati Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Beliau mengatakan, wajadtu Tarim turabbi, aku mendapati Tarim mendidik.
Sampai Habib Abdullah Al-Haddad mendapat pendidikan yang hebat, tarbiyah yang mulia dari kota Tarim. Sehingga kanlah banyaklah orang datang pergi sana. Sehingga kan Wali Songo yang nenek moyang mereka yang telah mengislamkan daripada negeri Nusantara, Melayu, Indonesia, Malaysia sehingga kan menjadi negeri-negeri yang terbesar Islamnya dalam zaman sekarang ini adalah jasa dan juga hasil dakwahnya para orang-orang yang datang daripada Hadramaut, yang datang dengan adab, yang datang bukan hanya dengan ilmu, yang datang bukan hanya dengan mengandalkan kepandaian dalam bercakap, tapi keahlian dalam mencontohkan, keahlian dalam memberikan percontohan dalam kehidupan. Allahu Akbar. Sehingga kan saya dengar dalam beberapa sejarah di negeri Jawa itu kerajaan-kerajaan Hindu ketika itu mereka terkesan dengan para wali songo, dengan dakwahnya ketika mereka berniaga, berdagang. Kalaulah ada orang membeli sesuatu, katakanlah beli teh, dia akan bagi gula. Takkan minum teh tanpa gula. Ini free lah. Kadang bagi garam, beli beras, beri garam lah. Subhanallah, bagi free. Sehingga mereka ditanya kenapa seperti ini. Mereka mengatakan seperti inilah Islam mengajar kami. Apa itu Islam? Mereka pun syarahkan Islam. Akhirnya masuklah ke dalam agama Islam. Subhanallah. Maka di negeri tersebutlah telah dilahirkan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan mendapatkan tarbiyah yang mulia daripada guru-guru beliau, sehingga beliau Masya Allah para guru-guru beliau bahkan murid-muridnya pun telah memuji daripada keilmuan beliau dan ketawadhu'annya. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kalaulah didatangkan seseorang yang akan menulis amal daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka dia tak akan mampu untuk menulis begitu banyak daripada amal ibadahnya. Murid beliau yang mengatakan Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, beliau ini adalah musnid Hadramaut. Seluruh sanad ulama Hadramaut akan kembali kepada beliau. Beliau ini siapa? Murid kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, guru saya memiliki ibadah yang subhanallah. Setiap harinya wirid yang beliau baca adalah Ya Allah 25.000 kali. Kemudian La ilaha illallah setiap harinya 25.000 kali. Dan bersalawat pada Rasulullah setiap harinya 25.000 kali. Subhanallah, begitu banyak daripada amal ibadah beliau. Tetapi dengan kehebatan dan banyaknya amal ibadah beliau mengatakan, Ya Rabbana ma ma'ana amal. Ya Rabb, kami tak memiliki amal apa ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal. Dan segala usaha kami, pengorbanan kami, amal ibadah kami, kullu zalal, semua banyak kekurangan. Ada cacat. Subhanallah. Orang yang hatinya bersih, mulia, senantiasa memandang dirinya adalah orang yang tak sempurna. Begitu mulianya Sayyidina Yunus, dan beliau tak bersalah dalam perdakwahan beliau, mendakwahnya, tetapi beliau tak pernah menyalahkan kaum yang tidak mendengarkan dakwah beliau. Ketika di perut ikan, beliau justru beriktiraf kepada Allah yang beliaulah orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal saya yang bersalah ya Rabb, saya orang zalim, bukan kaum saya. Sehingga kan ulama-ulama kita mengatakan hari ini berapa banyak para pendai berdakwah yang datang sikit, terkadang orang tak suka ataupun orang banyak komplain, akhirnya marahlah, ini umat tak guna. Masya Allah, ini umat lebih teruk daripada Bani Israel. La ilaha illallah, macam-macam lah ucapan kan. Sedangkan Nabi-Nabi terdahulu, orang-orang pilihan, apapun yang berlaku, mereka akan menyalahkan diri mereka. Beliau katakan, wa kasbuna kullu zalal, seluruh daripada amal ibadah
kami ini ada kekurangan, ada cacatnya. Lakin lana fika amal, tetapi kami ya Rabb memiliki harapan yang besar pada Engkau ya Allah. Kami membuat amal yang penuh dengan kekurangan ini, tetapi Engkau jugalah harapan kami yang menyempurnakannya. Tuhil idhamar ramah, menghidupkan daripada zat yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dagingnya. Engkau ya Allah, begitu juga Engkau akan menyempurnakan daripada kekurangan pada amal ibadahku. Nah, kalau kita mendengarkan daripada syair beliau, mungkin kita sering membaca ya Rabbana a'tarafna bi annana ightarafna wa anna, subhanallah, ya Rabb kami mengaku kami salah, kami ni semua menyalah, padahal amal beliau Masya Allah 25,000 belum lagi bacaan Al-Quran beliau, belum khataman beliau lagi, subhanallah, la ilaha illallah. Seperti inilah yang ingin kita harapkan. Mudah-mudahan kita membaca salah satu dari kitab karangan beliau, kita mendapatkan daripada percikan daripada ketawadhuan beliau, sifat beliau yang mulia. Ini mungkin dah masuk maghrib ya, dan insyaAllah selepas maghrib kita akan kembali melanjutkan daripada pembacaan kitab Wasiyatul Ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.